Dua pemilik kilang dan seorang pekerja ditahan bagi membantu siasatan kes pembuangan sisa kimia ke dalam Sungai Kim Kim, Pasir Gudang di Johor Khamis lalu. Pengarah Jabatan Alam Sekitar Johor, Datuk Dr. Muhammad Izzani Mat Salim kata tiga lelaki berusia 50-an itu ditahan dalam operasi khas malam dan pagi tadi. Kenapa kita ambush? Kerana kilang ni dalam proses sitaan JAS. Bila proses sitaan, dia cuba keluarkan semua bahan bukti dan itu jadi suspek utama kita lah. Bila kita pergi, terbukti bahan bukti telah dikeluarkan, lagi kuatlah kita punya suspek kita. Katanya seorang pemilik kilang memproses barangan lusuh bersama pekerjanya ditahan di kawasan kilang di Taman Pasir Putih jam 12.30 tengah hari tadi. Seorang lagi pemilik kilang memproses bahan kimia telah ditahan di Kulai jam 7 malam semalam. Pihaknya sedang melengkapkan kertas siasatan dan yakin mempunyai bukti kukuh untuk membuat dakwaan minggu ini. Sementara itu, Sekolah Kebangsaan Taman Pasir Putih dan Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Pasir Putih yang dibuka semula hari ini terpaksa dikosongkan semula kira-kira jam 11.58 pagi tadi. Ia susulan beberapa pelajar mengalami gejala sesak nafas serta pingsan selepas beberapa jam sesi persekolahan bermula. Panggilan kecemasan dibuat kepada Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia Johor. Semua pelajar sekolah itu kemudian dibawa ke Dewan Taman Pasir Putih untuk rawatan awal sebelum dihantar ke hospital. Khamis lalu, seramai 1,400 pelajar daripada kedua-dua sekolah berkenaan diarah mengosongkan kawasan sekolah apabila beberapa pelajar mengalami muntah dan pensan akibat terhidu gas metana dari sungai berkenaan. Kejadian menyebabkan sekolah berkenaan terpaksa ditutup sehingga semalam. Dalam tempoh penutupan itu, pelbagai inisiatif turut diambil bagi membersihkan kawasan kedua-dua sekolah berkenaan. Susulan berulangnya kesan akibat pencemaran gas metana di kedua-dua sekolah pemantauan rapi dibuat sebelum sekolah terbabit dibuka semula apabila keadaan kembali pulih. Dan untuk perkembangan lanjut berhubung kejadian itu, kita terus bersama Zahir Senapia yang ketika ini bersama Exco Hal Ehwal Agama Islam dan Pendidikan Johor Aminul Huda Hassan. Jadi Zahir, ya, sejauh mana kesan pencemaran bahan kimia terhadap pelajar pagi tadi? Zahir? Terima kasih Wawa dan Ramzan di Sri Pentas. Dan seperti mana yang disebutkan tadi, apa yang berlaku pagi tadi suatu yang di luar dugaan. Dan kini saya berada bukan di Pasir Gudang tapi di Batu Pahat, di mana kita akan cuba mendapatkan maklumat terkini daripada Exco Hal Ehwal Agama dan Pendidikan Negeri Johor yang bertanggungjawab dalam menyelenggara proses pembelajaran di Negeri Johor. Dan sebelum itu, kalau boleh saya updatekan sedikit mengenai jumlah mangsa yang dirawat di Hospital Sultan Ismail pagi hingga petang tadi. Itu lebih kurang 57 orang mangsa. Daripada jumlah 57 itu, 4 orang dewasa dan seorang guru. Dan daripada 57 itu juga 9 daripada mangsa berada dalam zon merah, 25 berada di zon kuning dan 27 berada di zon hijau. Jadi untuk mendapatkan perkembangan terkini mengenai proses pembelajaran besok, jadi bersama saya ialah YB Aminul yang bertanggungjawab sebagai Exco Pendidikan di Negeri Johor. YB, bagaimana status ataupun kedudukan sekolah besok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan kepada laporan terkini, apabila memandangkan kesan daripada bahan gas kimia yang telah menyebabkan suasana agak tidak baik kepada peredaran udara sekitar kawasan Sekolah Kebangsaan Taman Pasir Putih dan juga Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Pasir Putih, maka kami telah mengadakan sebenarnya peringkat awal musyawarah khas pengurusan bantuan bencana peringkat daerah. Johor Bahru telah mengadakan 2 kali musyawarah. Musyawarah pertama di peringkat hari pertama pada 7 hari bulan, musyawarah kedua pada 10 hari bulan, menyebabkan 11 hari bulan dibenarkan berdasarkan kepada pandangan daripada JAS, JS dan juga
hazmat bomba, maka kita keluarkan surat arahan untuk sekolah pada hari ini. Walau macam mana pun, apabila suasana menjadi tidak begitu sesuai untuk persekolahan, kami mengharapkan bahawa mesyuarat pada malam ini akan diadakan seterusnya di Pejabat Daerah Johor Bahru, dan kami mengharapkan bahawa keputusan akan dibuat untuk memastikan setelah betul-betul peredaran udara bersih dengan dengan kebenaran daripada pihak yang bertanggungjawab, iaitu hasil daripada mesyuarat khas pengurusan bencana, kita akan dapat keputusan sekolah akan dibuka selepas betul-betul dapat kebenaran daripada pihak yang berwajib, iaitu pihak unit hazmat bomba dan juga JS. Kalau tidak dapat lagi surat ataupun arahan bertulis daripada kedua-dua pihak dalam mesyuarat bencana ini, maka saya meminta supaya ibu bapa memahami bahawa sekolah akan ditutup sehingga diberitahu oleh pihak yang berkenaan. Wabi, sumber rasmi adalah daripada Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Jadi apa nasihat Wabi yang mungkin mendengar viral dan sebagainya? Pertama sekali, kita sedia maklum bahawa arahan datang daripada mesyuarat pengurusan bantuan bencana ini, bukan daripada Jabatan Pendidikan. Jabatan Pendidikan mengeluarkan arahan persekolahan berdasarkan kepada keputusan mesyuarat khas pengurusan bantuan bencana daerah Johor Bahru. Jadi segala keputusan itu dipertanggungjawabkan oleh pihak-pihak yang memang berautoriti dari segi pengurusan alam sekitar, pengurusan udara bersih dan sebagainya. Jadi kita mengharapkan insya-Allah segera dapat dibersihkan sungai yang kotor ini oleh kontraktor yang telah dikenal pasti oleh JAS, dan insya-Allah tempoh yang singkat kita perlukan untuk membersihkan sungai inilah daripada tercemar. Terima kasih banyak Wabi kerana bersama kami dalam buletin utama malam ini. Jadi untuk seketika ini, sekian dulu laporan saya daripada Batu Pahat Johor ini. Jadi kembali bersama Wawa di Sepentas. Silakan.